kuliah zuhur kita yang terakhir di dalam bulan Ramadan pada hari ini. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan di dirahmati Allah sekalian perbincangan berkaitan tentang adab-adab untuk kita menyambut Aidilfitri. Ya, perkara ini penting tuan-tuan di dirahmati Allah sekalian kerana ianya juga termasuk di dalam ibadah, perkara ibadah. Menyambut Aidilfitri ianya adalah merupakan satu ibadah. Kerana ini yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat ini dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita sama-sama dapat bertemu, dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan salat fardu zuhur. Sempurnanya kita melaksanakan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala tuntutkan ke atas diri kita. Alhamdulillah. Seterusnya kita mengambil masa untuk kita duduk di dalam majlis ilmu. Duduknya kita di dalam majlis zikir. Mudah-mudahan setiap kebaikan, setiap saat, setiap waktu yang kita duduk di dalam rumah Allah ini, Allah Subhanahu wa taala akan catat sebagai satu amalan kebaikan yang akan kita lihat di hari akhirat nanti insya-Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun seberat zarrah, maka dia pasti akan melihat kebaikan tersebut. Dan begitulah sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang melakukan kejahatan walaupun seberat zarrah, juga akan dia lihat kejahatan yang dia lakukan. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita berada pada tanggal 29 Ramadan. Kemungkinan besar besok kita akan menyambut Aidilfitri. Pada petang nanti akan dilakukan carapan melihat anak bulan. Sekiranya nampak, maka kita akan menyambut Aidilfitri. Bermakna kita berpuasa 29 hari. Cuma saya 30 lah tuan-tuan. Saya 30. Jadi tuan-tuan 29, saya 30 hari. Sebab saya puasa awal sehari di Makkah baru-baru ni. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Apabila kita berada di penghujung Ramadan ini, sudah tentu banyak kenangan-kenangan yang telah kita lakarkan. Di antara kenangan-kenangan yang cukup indah ketika mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
di dalam bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti mana bulan-bulan yang lain. Dan begitulah juga dengan amalan saleh yang kita lakukan. Sebab itu apabila seseorang itu berada di dalam bulan Ramadan, keinginan untuk dia melakukan amal ibadah itu tidak sama seperti mana bulan-bulan yang lain. Kerana disebutkan di dalam satu hadis, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datangnya Ramadan, maka dibuka seluas-luasnya pintu kebaikan. Berkeinginan seorang hamba Allah itu melakukan kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana keberkatan Ramadan itu. Kerana mereka mengetahui akan kelebihan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Maka apabila kita berada di penghujung Ramadan, sudah tentu kita akan menitiskan air mata kita. Kenapa kita menitiskan air mata kita? Kerana kita memikirkan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkatan ini, adakah pada tahun yang akan datang kita sempat untuk bertemunya? Adakah Ramadan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk kita berada di dalam bulan tersebut? Maka sebab itu kita menitiskan air mata kita kerana kita meninggalkan Ramadan, Ramadan meninggalkan kita, dan kita tidak tahu adakah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, apapun setiap pertemuan adanya perpisahan. Kita bertemu dengan Ramadan pada satu Ramadan, maka Ramadan akan melabuhkan tirainya dan Ramadan akan meninggalkan kita. Dan apa yang penting tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita kena berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Ini penting tuan-tuan. Muhasabah diri kita di penghujung Ramadan, banyakkan doa. Masih lagi ada ruang untuk kita berdoa kepada Allah supaya Allah terima amal ibadah sepanjang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan keampunan kepada kita. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala ampunkan, tidak tinggal satu pun dosa kita. Kita minta kepada Allah, Allah ampunkan kesemuanya. Dengan Ramadan yang kita lalui, setiap hari demi hari yang kita berada di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Ini di antara permintaan ataupun doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan. Baik. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, di kesempatan kuliah zuhur kita yang terakhir di dalam bulan Ramadan pada hari ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian perbincangan berkaitan tentang adab-adab untuk kita menyambut Aidil Fitri. Ya, perkara ini penting tuan-tuan dirahmati Allah sekalian kerana ianya juga termasuk di dalam ibadah, perkara ibadah. Menyambut Aidil Fitri ianya adalah merupakan satu ibadah. Kerana ini yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panduannya ada daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda menyambut Aidil Fitri. Adab-adab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maka perlu kita mengikut akan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita menzahirkan kegembiraan kita untuk menyambut Aidil Fitri. Kerana tidak ada orang yang menyambut Aidil Fitri dalam keadaan dia sedih. Kerana Aidil Fitri itu adalah waktu ataupun hari
seseorang itu bergembira. Bergembira kerana apa dia tuan-tuan? Kerana dia telah berjaya menyempurnakan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Maka zahirkan kegembiraan apabila kita menyambut Aidil Fitri. Dan perkara-perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun adab-adab yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita bincangkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan tentang apabila seseorang itu selesai daripada berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, di antaranya ialah banyakkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini dikepilkan dengan berkaitan puasa di bulan Ramadan. Lalu ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kesenangan, kemudahan kepada kamu. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk memberikan kepayahan kepada kamu. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan hari untuk kamu menggantikan puasa sekiranya kalau kamu ada puasa yang kamu tinggalkan. Walitukmilul iddah, maka sempurnakan hari-hari ataupun bilangan-bilangan hari yang kamu tinggalkan. Walitukabbirullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita apa dia? Maka hendaklah kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir, tanda membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kami berikan petunjuk kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ayat ini menyuruh kepada kita menzahirkan kegembiraan kita untuk menyambut Aidil Fitri dengan kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melafazkan tahmid, dengan kita melafazkan tasbih sebagai pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah anugerah itu tuan-tuan? Sempurnanya kita berpuasa penuh di bulan Ramadan. Ini anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sempurnanya kita berpuasa di bulan Ramadan, dengan sempurna itu maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa dia? Walitukabbirullah, membesarkan Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Sebab itu sunatnya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, selepas terbenam terbenamnya matahari nanti, maknanya masuk saja maghrib, maka boleh dah kita bertakbir. Ya, dan hidupkan malam raya itu dengan apa dia? Dengan takbir. Sunnahnya hidupkan malam raya itu dengan kita bertakbir. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, selepas Isyak nanti kita ada kesempatan, kita ada kelapangan masa, jangan kita balik dulu. Kita duduk sebentar di masjid, di Al-Falah, untuk kita sama-sama bertakbir. Yang tidak ada keuzuran ataupun mungkin tidak ada halangan, maka kita duduk sebentar untuk kita bertakbir, untuk kita membesarkan Allah, menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, maka adab-adab untuk kita menyambut Aidil Fitri, ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan di kesempatan masa yang terbatas ini tuan-tuan. Yang pertamanya, ketika mana kita berada pada waktu pagi, sunatnya ataupun adabnya untuk kita mandi.
ya, untuk kita mandi dan memakai wangian, dan begitulah juga pakaian yang baru ataupun pakaian yang cantik. Ini alhamdulillah dalam masyarakat kita memang kita amalkan. Ya, kita mandi terlebih dahulu, kemudian kita pakai wangian, ya, minyak wangi, dan seterusnya, ya, kita memakai pakaian yang baru ataupun pakaian yang cantik. Kerana ini yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh daripada Sayyidina Jabir, yang mana Sayyidina Jabir mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ada memiliki satu pakaian ataupun jubah. Ya, Sayyidina Jabir menyebutkan yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu jubah yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya pada 2 hari raya. Ya, ada satu jubah yang baru, yang cantik, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pada 2 hari raya dan dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Ini hadis. Ya, jadi kita kena pakai pakaian yang baru, pakaian yang cantik. Maknanya apa dia tuan-tuan? Pakaian yang kita tak pernah pakai. Kalau kita biasa pakai dalam salat fardu, pakaian itu, maka janganlah kita pakai pakaian itu di pagi raya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kerana kita nak ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut Aidil Fitri. Ya, saya yakin kita semua beli pakaian baru. Ya, baju raya. Ya, baju raya. Sale apa ni? Jual baju raya tu apa, tuan-tuan? Apa namanya? Bulan Bintang. Bulan Bintang dengan satu lagi tu apa? Bersaing ni. Eraf apa? Apa dua tu lah. Berapa sale? 2 juta dengan 4 juta. Masya Allah. Ya, sale 4 juta dengan 2 juta. Ya, bulan Bintang. Alhamdulillah. Ya, rezeki bulan Ramadan. Ya, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah masyarakat kita memang, ya, kita buat perkara ini. Kita pakai pakaian yang baru, ahli keluarga kita. Kita keluarkan sedikit daripada wang ringgit kita untuk apa dia? Untuk kita beli pakaian untuk ahli keluarga kita, pakaian yang baru. Ini sunnah tuan-tuan. Sebab itu jangan apabila anak kita minta baju baru, baju raya, isteri kita minta baju raya, kita kata tak payahlah, baju lama ada. Maknanya itu menyalahi sunnah. Kerana sunnahnya tuan-tuan dirahmati Allah pakaian yang baru, pakaian yang cantik. Maka jangan kita kedekut untuk keluarkan wang ringgit kita untuk beli pakaian ahli keluarga kita. Anak kita, isteri kita, pakaian yang baru. Maka pakailah pakaian yang baru itu di pagi raya. Untuk kita datang ke masjid, salat, kemudian bertemu dengan sanak saudara kita. Baik, itu yang pertama tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia berkaitan tentang adabnya mandi, jangan kita lupa. Mandi sunat hari raya. Kemudian ya, pakaian yang cantik, pakaian yang baru, dan memakai wangian. Ya, baik. Perkara yang kedua tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sunatnya untuk kita memakan sedikit. Makan sedikit sebelum kita menunaikan salat Aidil Fitri. Sunatnya tuan-tuan, makan sedikit. Nabi SAW ketika mana di pagi raya, Nabi SAW la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kulu tamarat wa ya'kuluhunna witran. Adalah Nabi SAW ketika mana keluar pada pagi raya, Nabi SAW akan makan beberapa tamar. Nabi SAW makan. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, perbuatan baginda ni sunnah.
Apa yang sebabnya kalau sunnah ni dia ada takrir, dia ada perbuatan baginda itu, pengakuan baginda. Ini adalah sunnah. Apa yang Nabi SAW buat pada pagi raya sebelum nak pergi ke masjid, baginda Nabi SAW makan beberapa biji tamar. Dan disebutkan wa ya'kuluhunna witran. Dan Nabi SAW makan dengan bilangan yang ganjil. Kalau kita nak makan tamar, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sunnahnya makan dengan bilangan yang ganjil. Kerana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Baik. Manakala perbincangan berkaitan tentang makan pada waktu pagi sebelum menunaikan salat Aidil Fitri. Bagaimana dengan kita makan kalau tidak ada tamar? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, apabila membincangkan tentang makan pada pagi raya sebelum menunaikan salat Aidil Fitri, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, makanlah daripada apa-apa makanan yang boleh kamu makan. Maknanya kita, kalau tradisi masyarakat kita, tuan-tuan, tidaklah tamar. Kerana tamar ni tradisi orang Arab. Ya, kita apa dia? Lemang. Tadi saya dapat lemang, tuan-tuan. Ya, saya dapat lemang. Kalau tuan-tuan nak bagi lemang lagi pun boleh. Ya. Saya dapat bukan nak cerita lemang, dapat lemang tu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita tradisi kita makan lemang, maknanya ambil bilangan yang ganjil. Ya, ini sunnah. Nampak macam biasa saja, tetapi ianya sunnah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kerana baginda Nabi SAW makan terlebih dahulu sebelum menunaikan salat Aidil Fitri. Makannya sedikit, bukanlah makan dalam kuantiti yang banyak, kerana baginda Nabi SAW makan dalam keadaan kuantiti yang sedikit. Ya, okey, baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ya, adabnya ketika mana kita berada di pagi raya, khususnya ketika mana kita nak mendirikan salat Aidil Fitri, hendaklah kita makan terlebih dahulu. Makan sedikit terlebih dahulu. Ya, apa-apa makanan yang boleh kita makan. Kenapa, tuan-tuan? Ulama bahas. Kenapa perlu makan? Sebab itu, tuan-tuan, setiap perbuatan mesti ada sebab. Yang dilakukan oleh Nabi SAW mesti ada sebab. Kenapa baginda perlu makan? Kenapa tak terus saja salat? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kerana apa dia? Nak menunjukkan yang mana pada pagi itu, yang mana seseorang itu tidak lagi berpuasa. Ni dia sebab dia, tuan-tuan. Ya, maknanya pagi itu tidak boleh berpuasa, maka dengan disuruh untuk makan, baginda Nabi SAW makan, nak menunjukkan ya pada pagi itu adalah hari Aidil Fitri, untuk kita bergembira. Haram hukumnya kita berpuasa. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, adab ketika mana kita berada di pagi raya, yang mana sunat untuk kita mengucapkan tahniah. Ucapkan tahniah dan doa antara satu sama lain. Ya, ucapkan tahniah apa dia, tuan-tuan? Tahniah kepada rakan kita, kepada ahli keluarga kita. Kenapa kita ucapkan tahniah? Kerana telah sempurnanya ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW membaca doa ataupun mengucapkan lafaz tahniah itu dengan lafaz taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Pagi raya besok, tuan-tuan, kita jumpa kawan kita, kita sebut dulu taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian barulah kita nak sebut selamat hari raya
maaf zahir batin, tidak ada masalahnya. Ya? Kerana ianya juga adalah merupakan doa selamat hari raya, maknanya selamat ke atas diri kamu. Ya, doa juga tuan-tuan. Ya. Mula-mula kita baca doa, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah terima daripada kami dan daripada kamu. Apa dia yang Allah terima? Amal ibadah kita. Kemudian barulah kita boleh sebut ataupun kita ucap Eid Mubarak ataupun apa dia, selamat hari raya, maaf zahir dan batin, pagi raya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dalam masyarakat kita pun sebelum pagi raya pun kita dah sebut, ya, selamat hari raya, maaf zahir batin. Salah tak? Tidak ada salahnya. Ya, kerana itu juga adalah bentuk doa tuan-tuan. Ya, cumanya kalau sunnahnya pada pagi raya kita menyebutkan taqabbalallahu minna wa minkum Aidil Mubarak ataupun selamat raya, maaf zahir dan batin. Itu dia. Itu kaedahnya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Perkara yang ketiga. Baik. Perkara yang keempat tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sunat untuk kita bersegera ke masjid. Ya, sunat untuk kita bersegera datang ke masjid. Untuk apa dia? Untuk menunaikan salat Aidil Fitri. Ini bagi makmum. Ya, sebab itu dalam konsep mendirikan salat Aidil Fitri, dia berbeza dengan imam. Ya, sebab itu kalau kita faham hukum, maka tak timbullah kenapa imam tu lambat. Ya, kalau salat fardu, dia tidak ada perbezaan imam dengan makmum. Tetapi apabila melibatkan tentang Aidil Fitri, dia ada berbeza. Ya, yang makmum bersegera untuk datang ke masjid. Ya, bersegera untuk datang ke masjid. Manakala imam tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sunatnya untuk datang lewat. Ini special untuk imam. Special untuk imam pagi raya. Dilakukan oleh baginda ke? Ya, sudah tentu. Baginda Nabi SAW di pagi raya, baginda Nabi SAW melewatkan datangnya ke masjid untuk menunaikan Aidil Fitri, salat Aidil Fitri. Ya, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ada pun makmum yang mana bersegera selepas makan saja sedikit, terus bersiap-siap, terus kita pergi ke masjid untuk bersiap-siap melaksanakan salat Aidil Fitri, untuk kita menunggu imam, kemudian salat bersama dengan imam, dikerjakan secara berjamaah. Ya, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jangan kita lambat. Kadang-kadang dah nak salat dah. Kadang-kadang bukan nak salat dah. Dah sampai imam dah baca khutbah. Dia pun kata, Alhamdulillah, nasib baik tak semayang lagi. Nasib baiklah kira awal imam tak semayang lagi, imam tengah baca khutbah tu. Oh, Alhamdulillah, nasib baiklah cepat. Ya. Dia tertukar tuan-tuan. Semayang Jumaat memanglah khutbah dulu baru semayang. Ya. Semayang hari raya, solat dulu baru khutbah. Itu bezanya. Ya. Dia sampai-sampai dekat masjid tu tengok, oh, imam tengah baca khutbah. Dapat juga semayang raya. Ya. Dia kalau tak dapat semayang raya tu tuan-tuan, dia rasa macam dosa besar tu. Ya. Walaupun waktu yang lain tak semayang, yang penting solat raya tu mesti bersama dengan imam. Ya. Solat sunat raya, nama pun solat sunat. Ya. Baik. Jadi wallahu alam, benda tu direka-reka cerita ke, wallahu alam, adalah cerita ni dah lama dah. Ya.
Kisahnya datang, tengok imam sedang khutbah. Dia pun kata alhamdulillah dapat juga solat bersama dengan imam. Ya, rupanya habis khutbah tu tengok orang lain balik kan. Dia pun tanyalah dekat imam, kenapa tak semayang lagi ni? Kenapa tak semayang lagi? Lepas baca khutbah nak semayang apa? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sunatnya untuk kita datang awal, bersegera untuk kita datang awal ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun datang ke masjid. Baik, yang kelimanya tuan-tuan, yang terakhir sebagai perkongsian kita pada petang ini, untuk ulang kaji. Saya yakin semua kita dah tahu, kita dah dengar sentiasa, kita mendengar daripada kalam asatidzah kita. Ya, perkara yang kelima tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sunat untuk kita pergi ke masjid melalui jalan yang berbeza. Ini kadang-kadang kita tak buat. Ya, sunatnya tuan-tuan, sunnah. Baginda Nabi SAW melakukan sedemikian. Ya, baginda Nabi SAW berjalan kaki, pergi melalui jalan yang lain, balik melalui jalan yang lain. Sunnah tuan-tuan. Kalau kita menaiki kenderaan, maka pergi jalan lain, balik jalan lain. Biar jalan itu berbeza. Kita nak ikut sunnah baginda Nabi SAW. Sebagaimana Sayyidina Ibnu Umar, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, adalah seorang sahabat Nabi yang sangat gemar ataupun suka mengikut apa saja perbuatan baginda Nabi SAW, sehinggakan sekecil-kecil sunnah baginda, sekecil-kecil perbuatan baginda Nabi SAW. Maka kita boleh buat tuan-tuan, kerana perkara ini simple sahaja, mudah sahaja. Ya, melalui jalan yang berbeza, pergi jalan lain, balik jalan lain. Kerana Nabi apa dia? Idza kana yaumu 'idin khalifal tariq. Yang mana Nabi SAW biasanya pada pagi raya ataupun pada pagi hari raya, baginda Nabi SAW membezakan apa dia? Membezakan jalan. Khalifat tariq, membezakan jalan. Pergi jalan lain, balik baginda Nabi SAW jalan lain. Okey, baik, itu 5 perkara adab yang boleh saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sebagai penutupnya tuan-tuan, ketika mana kita menyambut Aidilfitri tuan-tuan, dalam kita bergembira, pastikan jangan kita menyalahi adab ataupun sunnah baginda Nabi SAW. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Jangan kita melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan, merosakkan amal ibadah kita. 30 hari tuan-tuan kita dididik dengan bulan Ramadan. Ramadan mendidik kita untuk menjadi manusia yang taat kepada perintah Allah, menjadi manusia yang baik. Tetapi hanya dengan 1 hari sahaja tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka itu menunjukkan Ramadan tidak mampu memberikan tarbiyah kepada diri kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pada pagi raya, jaga di antaranya ialah ketika mana kita bergembira, ketika mana kita nak menzahirkan kegembiraan, jangan sampai kita melampau. Melampau apa dia? Melampau berhibur. Ya, melampau berhibur. Ya. Kita boleh dengar lagu-lagu raya, tetapi jangan sampai lagu-lagu raya yang melampau. Sebabnya tuan-tuan, kalau lagu raya dulu okey tuan-tuan, lagu-lagu raya dulu memang okey. Ya. Tapi lagu raya sekarang ni, alamak, kan? Yang sedihnya tuan-tuan, ustaz-ustaz pun join sama. Ini tu terang saya cakap. Yang sedihnya pula, cikgu pun sama. Buat konten, alamak, alamak.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kalaulah guru buat konten begitu, mana sebab itu anak murid pun ya meniru perbuatan guru sendiri. Begitu juga terkait juga dengan ustaz-ustaz pun join sama. Ya, buat lagu begitu, buat konten lagu-lagu yang tidak ada faedahnya, lagu-lagu yang melampau, boleh bergembira, boleh berhibur, tetapi ada batasan syaraknya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi ketika mana kita berhibur, kita bergembira di pagi raya, jaga batasan-batasan. Jangan terlampau kita melampaui batas dalam kita berhibur. Dan begitulah juga dari sudut pergaulan, tuan-tuan. Dari sudut pergaulan, jaga pergaulan kita yang bukan mahram kita. Ya, begitulah juga dalam kita bersalaman. Ya. Kalau dahulunya, tuan-tuan, semua kita salam kan? Sepupu kita pun kita salam. Ya. Tak boleh, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Hukum tetap hukum. Ya, telah digariskan siapa yang boleh kita salam. Ya. Dan begitulah juga ketika mana kita nak bermesra, maka ada batasannya yang bukan mahram kita. Bermesra berlebih-lebihan, hukumnya haram. Hanya sekadar dengan kita bertanya khabar, ya, ataupun kita bersembang yang tidak menimbulkan fitnah, silakan. Tetapi yang berlaku dalam masyarakat kita apabila terlalu seronok, terlalu nak bergembira, akhirnya kita abaikan perkara-perkara yang melibatkan tentang soal hukum. Ini dia yang saya nak sebutkan. Yang terakhirnya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dan yang keduanya, yang terakhir, iaitu ketika mana kita bergembira di dalam bulan Ramadan, jangan kita abaikan puasa 6 di bulan Syawal. Ya, puasa 6 di bulan Syawal. Kerana ini adalah sunnah yang sangat dituntut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, sekadar itu sahaja sebagai tazkirah zuhur kita pada petang ini di dalam bulan Ramadan. Terima kasih tuan-tuan dirahmati Allah kerana memberikan sokongan dalam semua program-program yang dianjurkan di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala terimanya. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu sahaja, tuan-tuan. Ampun maaf daripada saya, ya, sekiranya dalam tempoh perkenalan ataupun dalam tempoh gurau senda dengan tuan-tuan ada yang mengguriskan hati tuan-tuan, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.